Saya tidak akan meninggalkan tanah jihad kecuali 3 perkara. Pertama, saya dibunuh di Afghanistan. Kedua, saya dibunuh di Pakistan. Ketiga, saya ditangkap dan diusir dari Pakistan. Siapakah yang mengungkapkan ucapan hebat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan bercakap tentang seorang tokoh jihad moden. Beliau adalah Syekh Dr. Abdullah Azzam. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan komen supaya manfaatnya dapat disebarkan dengan lebih luas lagi. Syekh Dr. Abdullah Azzam dilahirkan di Palestin pada tahun 1942. Kemudian, beliau datang daripada keluarga yang saleh, yang baik-baik. Beliau mula menyebarkan dakwah pada usia masih muda lagi ataupun masih kecil lagi. Bahkan semasa di bangku sekolah, guru-guru beliau menyedari tentang kebolehan dan kemampuan beliau. Semasa kecil juga, beliau telah menyertai gerakan Ikhwan Muslimin. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di bidang pertanian ataupun mendapat diploma di Kolej Pertanian Khaddari. Pada tahun 1966, beliau menyambung pengajian BA Syariah di Universiti Damaskus. Selepas Yahudi masuk ke Palestin ke tebing barat pada tahun 1967, beliau telah berhijrah ke Jordan. Kenapa? Kerana tidak mahu tinggal di bawah penjajahan Yahudi. Adakah beliau lari dari medan jihad? Tidak. Sebab pengalaman beliau melihat kereta-kereta kebal Yahudi masuk ke tebing barat pada ketika itu tanpa ada penentangan daripada umat Islam di situ. Pada ketika itu, beliau berhasrat untuk berhijrah untuk mendapatkan ilmu kemahiran yang diperlukan untuk berjihad. Setelah berhijrah ke Jordan, pada ketika itu juga beliau telah menerima ijazah master di dalam bidang syariah di Universiti Al-Azhar. Selepas ataupun tidak berapa lama selepas itu, beliau menyertai jihad dari Jordan menentang penjajahan Israel. Dan pada ketika itu, beliau bersama dengan kelompok Ikhwan Muslimin membantu tentera Arab daripada beberapa buah negara. Dan pada ketika itu juga sebenarnya Dr. Abdullah Azzam dia rasa macam ada perkara yang dia tak suka tentang perang antara orang Arab dan begitu juga dengan Yahudi. Bagi Dr. Abdullah Azzam yang terlibat dalam jihad tersebut, beliau ceritakan bagaimana orang-orang ini berjaga sepanjang malam sambil dengar muzik dan main truk. Meskipun ada ribuan orang, kata beliau, tetapi jumlah orang yang nak salat berjemaah sangatlah sedikit. Maka beliau berusaha berdakwah kepada tentera Arab, tapi mereka menolak. Kemudian beliau meninggalkan Palestin dan kembali semula ke Jordan. Semasa di Jordan, beliau menjadi pensyarah di Universiti Jordanian di Amman. Pada tahun 1971, beliau dianugerahkan beasiswa ke Universiti Al-Azhar. Di situ beliau memperolehi PhD dalam bidang usul fiqh pada tahun 1973. Kemudian di Mesir, beliau telah berkenalan dengan keluarga Said Qutb, antara pimpinan Ikhwan Muslimin. Sesudah kepulangan beliau ke Jordan, beliau telah berhijrah ke Saudi ataupun ke Arab Saudi untuk berkhidmat sebagai pensyarah di sana. Kemudian beliau menganggap di Saudi ini ibarat peti sejuk bagi pendakwah dan para mujahidin. Sebab apa? Sebab Saudi menawarkan gaji yang lumayan. Maka dengan limpahan kekayaan dan kesenangan yang boleh didapati di Saudi menyebabkan sebahagian besar mereka gugur di medan dakwah sekiranya tidak ada kekuatan rohani yang tinggi. Apabila Soviet menyerang Afghanistan, bumi umat Islam Afghanistan pada tahun 1979, Dr. Abdullah Azzam dah rasa tak senang duduk dah. Kerana hati beliau sangat dekat dengan jihad. Beliau tinggalkan universiti tersebut dan berpindah ke Pakistan agar berada dekat dengan bumi jihad Afghanistan. Semasa mula beliau sampai di Pakistan, beliau dilantik sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa di Islamabad. Selepas beberapa ketika, beliau mengambil keputusan untuk berhenti daripada pensyarah di universiti tersebut sebab nak menumpukan sepenuh masa dan tenaga beliau di bumi jihad Afghanistan menentang Soviet Union. Antara jasa dan usaha beliau di medan jihad Afghanistan ialah beliau berjaya menyatukan pihak-pihak pejuang Afghanistan
yang datang daripada pelbagai latar belakang. Alhamdulillah, para mujahidin pada ketika itu bersatu di bawah tokoh yang telah menyatukan mereka, iaitu Dr. Abdullah Azzam. Sayangnya, selepas beliau syahid, mudah-mudahan, dan Afghanistan mencapai kemerdekaan dari penjajahan Soviet, puak-puak pejuang Afghanistan kembali berpecah dan berperang sesama sendiri. Beliau juga, Dr. Abdullah Azzam, sangat berjasa dalam menubuhkan Brigade Jihad Mujahidin Arab yang datang daripada seluruh pelosok dunia. Di Peshawar, pada ketika itu, beliau bersama dengan Usamah bin Laden, satu nama yang sangat terkenal yang telah ditohmah dan difitnah oleh puak-puak kufar. Beliau bersama dengan Usamah bin Laden mendirikan Baitul Ansar bagi menawarkan semua bantuan yang memungkinkan bagi jihad dan mujahidin. Kem ini yang didirikan oleh Dr. Abdullah Azzam bersama dengan Usamah bin Laden kemudian dijadikan sebagai kem latihan para mujahidin yang ingin berjuang di mana-mana bumi umat Islam yang ditindas. Sebab itu, puak-puak kufar sangat takut ataupun sangat gusar dengan bumi Afghanistan kerana bumi inilah yang melahirkan para mujahidin yang akan berjihad di mana-mana bumi umat Islam yang ditindas. Cuba kita tengok di Chechnya, berapa ramai hasil graduan mujahidin di Afghanistan, di Bosnia, di Iraq, dan di mana belahan bumi umat Islam yang ditindas, maka yang lahir di bumi Afghanistan ataupun menerima latihan jihad di Afghanistan lah yang akan pergi untuk membantu umat Islam di seluruh dunia. Maka sebab itu, para kufar sangat takut dengan kewujudan kem ini di Afghanistan. Yang pastinya, Dr. Abdullah Azzam, beliau akan dikenang sebagai orang yang menimbulkan semula kecintaan umat Islam terhadap kewajipan jihad, yang pada ketika itu khususnya dilupakan, yang sebelum berlakunya jihad di Afghanistan, sebelum serangan Soviet Union ke atas umat Islam di Afghanistan, umat Islam pada ketika itu hampir melupakan kewajipan jihad. Pendek kata, Dr. Abdullah Azzam sangat banyak dipengaruhi oleh jihad di Afghanistan. Dan jihad di Afghanistan juga sangat banyak dipengaruhi oleh beliau. Berkat hasil Dr. Abdullah Azzam, beliau berjaya menjadikan jihad Afghanistan ni satu jihad yang universal, yang disertai oleh umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Bahkan para ulama pada ketika itu telah memperakui apa yang telah dipersetujui ataupun dinyatakan oleh Dr. Abdullah Azzam tentang jihad di Afghanistan adalah jihad global, bukan jihad setempat. Kemudian Dr. Abdullah Azzam, beliau sangat menghargai jihad. Pernah beliau berkata, aku rasa seperti berumur 9 tahun, 7,5 tahun di jihad Afghanistan, 1,5 tahun di jihad Palestin, dan tahun-tahun yang selebihnya tak ada nilai apa-apa pun. Maknanya di sisi dia, tahun-tahun yang bernilai dalam hidupnya adalah tahun-tahun di mana beliau berjihad. Beliau juga, Dr. Abdullah Azzam, melatih keluarganya dengan kefahaman dan semangat yang sama. Seperti mana beliau seorang mujahid, beliau ingin anak dan isterinya ataupun keluarganya juga mempunyai semangat yang sama. Isteri beliau contohnya terlibat dengan penjagaan anak-anak yatim dan lain-lain kerja kebajikan di Afghanistan. Bahkan anak-anak yatim para mujahidin juga dijaga oleh isteri Dr. Abdullah Azzam. Bahkan beliau sendiri, Dr. Abdullah Azzam, telah menolak jawatan pensyarah daripada beberapa buah universiti. Kalau beliau ingin hidup mewah, maka beliau sudah tentu menerima. Apatah lagi menjadi pensyarah universiti di Saudi, menerima gaji yang lumayan. Tetapi beliau meninggalkan bumi Saudi dan pergi ke Pakistan, kemudian ke Afghanistan semata-mata untuk berjihad. Bahkan beliau beberapa kali berikrar tidak akan meninggalkan jihad sehinggalah beliau gugur syahid. Kemudian beliau selalu mengatakan bahawa matlamat utama beliau adalah untuk membebaskan Palestin. Visi beliau sangat jelas. Bukan saja berjihad di bumi Afghanistan, tetapi matlamat yang paling utama adalah membebaskan Palestin. Apabila jasa beliau sangat besar,
kemampuan beliau telah dilihat dapat menyatukan para mujahidin, maka musuh-musuh Islam sudah tentu tidak akan berdiam diri. Mereka bersekongkol sama ada Soviet Union, puak-puak tali barut ataupun munafik yang ada di Afghanistan sendiri, mereka bersekongkol untuk membunuh beliau. Pada tahun 1989, sebuah periuk api anti kereta kebal telah diletakkan di bawah mimbar yang beliau akan gunakan untuk menyampaikan khutbah Jumaat. Alhamdulillah, bahan letupan itu tak meletup. Kalaulah ditakdirkan meletup, maka letupan itu bakal membunuh ratusan jemaah salat Jumaat pada hari itu. Alhamdulillah. Kemudian musuh-musuh Islam, mereka terus berusaha untuk membunuh Dr. Abdullah Azzam. Perancangan-perancangan yang telah dilakukan, yang diketahui, bahkan mungkin yang tidak diketahui jauh lebih banyak lagi. Musuh-musuh Islam ni terus berusaha. Pada hari Jumaat 24 hari bulan November 1989, tarikh penting berlakunya di Peshawar, Pakistan. Mereka telah menanam 3 buah bom di sepanjang jalan yang sempit. Ada 3 buah bom berasingan. Maknanya mereka merancang jika bom yang pertama gagal, bom kedua akan membunuh Dr. Abdul Azzam. Jika bom kedua gagal, bom ketiga akan bertindak membunuh Dr. Abdul Azzam. Ditakdirkan oleh Allah, bom itu meletup. Beliau bersama dengan 2 orang anak lelakinya, Muhammad dan Ibrahim, dengan disertai juga anak lelaki almarhum, seorang syekh yang hebat, seorang mujahid juga, iaitu Syekh Tamim Adnani. Beliau syahid di Afghanistan. Mereka telah meletakkan bom 20 kilo TNT ataupun dynamite yang diletupkan dengan alat kawalan jauh. Selepas letupan yang kuat tu, orang ramai berpusu-pusu keluar untuk melihat apa yang berlaku. Kerana pada ketika itu hari Jumaat, mereka keluar dan mereka lihat keadaan yang sangat mengerikan. Hanya sebahagian kecil daripada kereta tersebut yang kelihatan, yang nampak. Selebihnya hancur sama sekali. Anak Dr. Abdullah Azzam dan 2 orang yang lain, ataupun 2 orang anak Dr. Abdullah Azzam dan seorang yang lain, telah melambung hampir 100 meter. Telah melambung hampir 100 meter. Ini menunjukkan letupan tersebut sangat kuat. Cebisan mayat ketiga-tiga orang ini bertaburan, bahkan melanting ke atas pokok, melekat juga di wayar-wayar elektrik. Manakala Syekh Dr. Abdullah Azzam, tubuh beliau telah dijumpai bersandar pada sebuah tembok dalam keadaan sempurna, yang tidak ada luka langsung, melainkan sedikit darah yang keluar daripada bibir beliau. Allahu Akbar. Begitulah tamatnya kehidupan seorang mujahid di dunia ini, dan insya-Allah akan bersambung pula kehidupan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kemudian dikebumikan di tanah kuburan syuhada, Pabi, di mana di situ ribuan para syuhada dikebumikan. Antara buku-buku yang pernah dihasilkan oleh beliau yang paling terkenal, ada banyak sebenarnya, yang paling terkenal ialah Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. InsyaAllah kita akan bincang tentang kandungan buku ini satu ketika nanti, insyaAllah. Kemudian Ad-Difa' an aradil muslimin min ahammi furudul ayan. Kemudian setelah beliau syahid, mudah-mudahan Maktab Khidmat Al-Mujahidin mengumpulkan pelbagai ceramah dan khutbah beliau, kemudian dijadikan satu buku yang mencapai 50 judul. 50 judul hasil daripada kutipan ceramah dan khutbah beliau. Di antaranya Siri Tarbiyah Jihadiyah ada 15 jilid, Hijrah dan I'dad ada 3 jilid. Ada buku-buku yang lain juga. Buku-buku dan ceramah beliau menjadi sumber motivasi kepada para mujahidin maupun pendakwah sampailah hari ini. Sebut ya siapa yang terlibat di medan jihad, hingga hari ini mereka ada perasaan ataupun ada cetusan inspirasi
yang dicetuskan oleh Dr. Abdullah Azzam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam tajuk yang lain akan datang. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.